Hai guys, selamat datang ke channel Pencerita Midnight. Hari ini aku dijemput oleh pengasas channel ni untuk menceritakan kisah seram yang berlaku dalam hidup aku. So, cerita ni actually jadi time aku awal-awal baru start masuk kerja lah. So, time tu aku kerja dekat tengah-tengah bandaraya KL. So, benda tu berlaku dalam sekitar tahun 2016 macam tu lah. Dia punya actual incident dia berlaku dekat flat yang actually tempat ni kita orang dah tinggal daripada tahun 1999. So dah masuk ni dah 24 tahun, dah lama jugalah kita orang stay dekat sana. So benda tu jadi pada tahun 2016, dekat-dekat hujung tahun macam tu. So aku dengan family aku ni tinggal dekat satu flat ni lah, dekat kawasan Petaling Jaya. So dekat flat ni, actually ni flat ni dia style orang lama lah. Dah lama sangat tempat tu, sebelum kita orang pindah lagi memang flat tu dah ada dekat sana lah. So kita orang berpindah kat sana tu dalam sekitar tahun 1999. Stay sana, family member semua ada dekat sana. So pada tahun 2016 tu, dekat aku punya flat tu ada satu family lah yang baru datang pindah dekat sana kan. So diorang pindah dekat sana, actually family ni family India. So diorang datang dekat sana, actually tak besar pun. Family tu ada wife, husband dengan anak 2 orang je. Dalam anak dia tu sekitar dalam plus minus 8-9 tahun macam tu. Ada lelaki, ada budak perempuan seorang lah. So it's a small family. So diorang datang pindah kat sana, macam family baru yang datang pindah macam biasa. Kita pun tegur lah dengan diorang, ada family baru pindah kan. After lama jugalah tempat tu actually tak ada penghuni rumah tu, agak lama jugalah. So dah terbiar lama sangat. So kita pun happy lah ada kawan-kawan baru apa semua kan. So lepas diorang ni dah datang, aku ni sebenarnya aku ni sejenis tak berapa nak socially sangat lah. Aku ni introvert sikit. So diorang datang pun, tapi aku cubalah tanya khabar, bertegur apa semua kan, sebab orang baru kan. So manalah tahu kok diorang tak berapa biasa dengan tempat ni, nak tahu kedai ke apa kan. Kita pun offer lah diri nak tolong ke apa semua tu. Tapi dalam masa yang sama aku kerja jugalah. So tak berapa nak ambil pot sangat lah benda-benda macam ni. Okay, nak dijadikan cerita, benda ni lepas diorang dah pindah dalam dah berapa bulan jugalah time tu. Diorang dah pindah apa semua. Ada satu kejadian. Aku ni sebenarnya kerja aku ni dia kerja shift tau. So kalau kerja shift korang faham lah macam mana kan. Ada sekejap aku pagi, ada start aku malam, tengah hari macam tu kan. So tak menentu. Kadang-kadang boleh sebulan tu shift malam je manjangan. Itu memang shift paling aku benci lah kalau dapat. So aku pun kerja shift, pergi kerja, balik kerja, lifestyle macam tu je. So aku ni kerja shift. So time tu aku dapat shift malam lah macam biasa. So kalau shift malam ni, aku balik tu dalam 3 pagi, 4 pagi macam tu balik rumah. Aku memang dah biasa dah pun balik macam tu. Tapi aku ni jenis macam, kata apa, orang kata selalu kat tempat tu ada benda kacau-kacau apa semua. Tapi so far aku okey je, tak ada pernah kena kacau ke apa. Aku balik rumah pun okey, tak ada benda yang ganggu. Tapi itulah, macam aku cakap tadi, benda ni, insiden ni memang dia terus ubah lah aku punya cara pemikiran terhadap benda-benda macam ni kan. So waktu aku balik malam, okay, flat aku ni macam ni tau. Aku bagi korang gambaran dulu Flat aku ni dia bukan macam korang nampak macam apartment ada lift apa semua tu. Dia memang tangga. Aku kan dah cakap tadi, old school gila dia punya flat tu. So dia tangga, dan tangga dia tu pula entrance dia ada hujung-hujung, kiri hujung dengan kanan hujung lagi satu tu. So bila dah ada tangga ni, memang letih jugalah nak naik tangga apa semua kan. So aku memang dah biasa dengan benda tu. So aku selalu suka ambil tangga yang belah kanan tu tau, sebab dekat rumah aku, so senang nak masuk rumah apa semua kan. So aku biasa ambil tangga yang belah kanan tu. Yang kiri tu jarang-jarang guna lah, sebab tak berapa nak ikut sana kan. Time aku balik malam hari tu, so dulu kan aku cakap rumah tu tak ada orang apa semua kan. So bila aku nak pergi kat rumah aku tu, aku memang kena pass by rumah deret jiran aku tu. So memang kita duduk sederet kan. So selang berapa rumah tu rumah dia. So kiranya rumah dia sampai dulu sebelum rumah aku. So bila malam tu aku balik, aku ingat dalam pukul 3, 3.30 macam tu lah pagi, tengah pagi. Memang suram. Memang tempat aku tu kalau 3-4 pagi tu memang tak ada bunyi langsung lah. Bunyi motor ke kereta ke apa tak ada. So kalau orang bercakap perlahan tu pun kau boleh dengar. So waktu-waktu macam tu aku tengah berjalan nak sampai ke rumah aku lalu deret rumah jiran aku tu.
Tapi tak tahu kenapa, time aku lalu tu, aku macam ada sense something wrong lah. Macam tak sedap hati. Benda tak sedap hati ni kita mana boleh buat-buat kan. Takkanlah dia tiba-tiba nak jadi sedap hati, betul tak? So bila aku lalu sana, aku macam, apa yang aku tak sedar hati tu, aku macam boleh rasa ada orang tengah pandang tajam gila aku. Dia tengah merenung kat aku di sebalik tingkap. So rumah flat dekat sana, dia punya cara layout dia tingkap-tingkap, lepas tu baru entrance tau. So kau kena pass by 2 tingkap daripada rumah ni in order kau nak pergi kat rumah kau. So kau pass by 2 tingkap tu, dan benda tu aku rasa macam ada orang perhati aku dan bergerak melalui tingkap. Aku macam, aku ni overthink ke apa kan, bawa balik kerja stress. So kau macam tak expect benda tu. So aku bila dah dalam hati tu, aku just doa je lah, tak ada apa-apa kot, tak ada apa-apa kot. So ngam aku sampai rumah, memang aku tak pusing belakang aku semua tu. Masuk rumah, basuh kaki apa semua, mandi kan. Tapi lepas habis mandi tu, siap-siap aku duk fikir, siapa lah tadi tengok aku kan. Tapi aku memang boleh guarantee ada benda tengah tengok aku, dan dia macam dah lama perhati aku. So esoknya pun aku macam biasa balik kerja apa semua. Tapi kali ni aku macam nak cuba betul-betul fokus. Macam aku ada dengar apa, betul ke apa aku dengar, betul ke apa aku perasan mata tu ada orang macam tengah tengok aku kan. Aku cubalah. Dah sampai dekat rumah tu, nak kena pass by rumah jiran aku tu. Tapi kali ni pelik sikit. Aku dengar macam ada bunyi budak-budak tengah main dekat rumah. Bunyi macam ada orang tengah macam berlari lah. Tapi berlari tu dia macam ada pakai macam gelang kaki. Kau boleh dengar lah bunyi loceng dan apa semua tu kan. So betul lah teori aku, ada macam aku nampak ada orang tengah tengok aku. Budak-budak tu lah kot. Sebab nampak ada orang tengah jalan-jalan kat sana. Biasalah budak-budak excited apa semua. So aku pun macam lega lah hati aku. So tak ada benda pelik-pelik lah kan. Tapi guys, aku punya fikiran tu salah. So lepas tu aku pun kerja je lah macam biasa. Lepas tu aku ada kadang-kadang aku shift pagi, lepas tu tukar balik shift aku apa semua kan. So sekali ni time tu aku tengah siap-siap pergi kerja, tengah siap-siap apa semua. Time aku keluar rumah, macam biasalah aku kena pass by rumah dorang. So aku time tengah pass by tu, aku perasan satu benda tau. Rumah dia tu berkunci weh. Berkunci lah. Kita memang standard lah kalau keluar rumah mesti kita kunci kan. Tapi rumah dia tu terkunci. Tapi dia punya kau boleh nampak tau daripada tingkap rumah dia. Rumah dia tu macam tak pernah ada orang weh. Dia jadi macam tak ada, memang tak pernah ada penghuni. Actually tau, lepas diorang dah pindah dekat sana, aku boleh kira pakai jari lah berapa kali je aku pernah nampak diorang dekat luar rumah apa semua kan. Sebab tempat aku ni siang malam memang tak aktif lah. Siang tu memang penuh. Memang bersepah budak-budak main dekat tangga lah, main basikal lah, main mercun apa semua kan. Tapi family diorang ni aku memang tak pernah nampak. So aku jadi pelik. Takkanlah baru masuk dah pindah kan. Baru berapa bulan. Tapi tak tahulah, kalau diorang mau pindah pun memang tak apalah juga. Yang peliknya sekarang ni, yang aku dengar bunyi budak-budak main tu macam mana pula kan. Tapi kalau budak-budak main, kalau ada orang kat rumah tu, mesti rumah tu ada benda-benda apa semua, ada perabot dia apa ni. Macam rumah tu rumah kosong. So aku jadi confused. Tapi tak nak fikir panjang, aku gerak je lah pergi kerja aku. Aku nak rushing benda lain lagi kan. Takkan nak serabut pasal benda ni pula. So punyalah tak baik nasib aku time tu. Bulan seterusnya tu aku memang ditugaskan shift malam sepanjang bulan tu. So korang faham lah kan, bila kata shift malam tu, balik tu memang 3-4 pagi lah. So aku dah nasib kan, nak buat macam mana, kita nak kerja. So kita pun ikut je lah apa diorang bagi. So bila aku siap-siap pergi kerja petang tu, bila balik malam kali ni kan, ni dekat sini aku actually susah aku nak cerita benda ni kat korang. Sebab benda tu aku boleh rasa impact dia sampai sekarang. Ni aku nak bercakap ni meremang bulu rumah aku ni. So macam ni, kan aku cakap aku selalu naik tangga yang belah kanan tu kan, nak pergi rumah aku kan. Kali ni aku naik tangga tu, tapi sepanjang-panjang aku naik tu, naik tingkat 2, naik tingkat 3, aku ada bau something sangat busuk. Bau dia memang menyengat tau. Orang kata bau tu memang terlalu kuat. Tapi aku tak boleh nak describe macam mana bau dia. Dia pelik bau dia. Nak kata bau najis, tak juga. Kalau nak kata bau tai kucing ke apa, tak juga. Tapi dia macam ada combination macam bau bangkai dengan bau najis ke macam mana, dia bercampur. Tapi memang busuk. Aku
macam apa benda ni kan. Tapi orang tua kan pesan malam-malam jangan tegur kalau ada bau benda macam ni. So aku pun macam fikir hati je lah kan. So aku pun jalan. Tu dah nak sampai dekat rumah aku tu, aku dah naik tangga tingkat 4 tu. Korang tahu tak apa aku nampak weh? Aku nampak makcik tu, aunty yang bawa pindah rumah tu, dia tinggal sidai baju tau dekat luar. Dia sorang-sorang sepanjang-panjang koridor kosong tu, dia sorang-sorang depan rumah dia, sidai baju. Tapi dia punya pergerakan tu aku macam pelik. Dia macam tak pandang kiri, tak pandang kanan. Dia just ambil baju dia sidai. Dia ambil baju dia sidai. Aku macam, lama lah pula aku tak nampak aunty ni kan. Aku pun tegur lah, "Hai aunty, lama tak nampak kan." Dia tak tegur guys. Aku pun macam, apasal makcik ni kan, lama tak jumpa, aku tegur elok-elok dia buat tak tahu kan. Tapi takkan aku nak bergaduh dengan aunty tu malam-malam macam tu kan. Aku ingat dia tak dengar lah kot. Kita pun fikir baik lah. Tapi bohong guys, tak dengar. Aku punya dekat macam tu, dia mesti dengar punya. Tapi tak tahu lah. So aku pun tak nak fikir panjang. Aku dah penat. Balik rumah fikir nak tidur je. So aku tu balik rumah, masuk bilik air, mandi, tidur. Esoknya aku lepas bangun. Aku selalu memang jenis bangun tengah hari. Kalau shift malam ni penat lah. Memang jangan cakap penat 4 pagi bawa balik nak tidur kan. Memang tak lah nak bangun pagi-pagi tu. Tapi hari tu aku bangun pagi. Tahu tak sebab apa? Sebab bising gila tau dekat luar rumah aku. Tak pernah pagi tu, hari biasa bising macam tu. Macam ramai orang tengah berjalan dekat sana. Ramai orang tengah bergerak, macam tengah berkerumun kan. Aku pun nak tengok lah apa benda. Jadi aku buka pintu rumah aku. Ramai tu orang depan rumah aku tengah berjalan pergi menghala ke rumah aunty tu. Aku pelik lah apa benda ni kan. Lepas aku keluar rumah aku. Lepas tu aku tanya ada brother depan rumah aku tengah tunggu dekat sana. Tanya, "Kenapa ni bang?" Dia kata ada perempuan tu yang bawa pindah tu, dia mati gantung bunuh diri dalam rumah dia. Time tu aku cakap kau guys, speechless weh. Apasal tiba-tiba makcik tu bunuh diri tu, gantung diri pula tu. So aku speechless lah. Padahal baru malam tadi aku sempat tegur dengan aunty tu kan. Aku rasa mungkin dia tengah depress ke, sebab tu dia tak jawab balik ke apa kan. Aku jadi kesian lah, kenapa macam ni kan, anak-anak dia macam mana apa semua kan. Lepas tu aku pun gagah kan Adi pergi depan rumah dia nak tengok apa jadi kan. Korang tak percaya guys, kau tahu apa aku nampak? Bomba dengan polis tengah bawa keluar mayat. Mayat tu dah punya lama dekat rumah tu, dah pucat, lidah dia semua dah terkeluar kau tahu tak. Aku nampak dekat leher dia ada kesan kena jerut lah. Aku dah mula cuak gila dah. Time tu aku tak pernah tengok crime scene macam ni depan-depan. Memang kau tak tahu lah cakap apa, selalu tengok dalam movie guys. Tapi ni aku tengok live nya. Elok pula aku nampak dekat kipas rumah dia tu ada tali gantung kan. Aku dah apa benda ni, asal orang bunuh diri dalam rumah tu. Tak cukup dengan tu, yang lagi aku pelik, aku nampak ada bekas ayam sembelihan dekat dia punya ruang tamu rumah dia. Pelik lah, pasal ada ayam semua mati dekat sini kan. Kebetulan time tu member aku ada seorang member dekat rumah ni. Sebab aku kan dah stay lama dekat sini, aku sama-sama belajar dengan dia ni. Nama dia Sarbes. Aku kawan India lah. Dia ada depan rumah tu. Time tu dia pun tengah tolong polis tengah usung mayat tu bawa keluar. Lepas dia dah hantar tu, aku tanya dia, "Weh, kenapa tu makcik ni bunuh diri apa semua kan? Dah berapa lama macam ni?" Macam lama gila. Dia kata nak dekat seminggu korang tahu tak mayat dekat sana, dia kata kat aku. So aku jadi penuh dengan tanda soal lah. Seminggu. Habis tu yang aku tegur malam tadi tu siapa Yang bau-bau selama ni aku bau tu siapa tu? Jangan cakap aku bau bangkai selama ni tapi aku tak tahu siapa tu. Tapi aku cuba divert balik fikiran aku. Aku tanya dekat kawan aku tu, tapi apa kena mengena ayam, bangkai ayam semua kat rumah ni? Tu dia pun cerita lah dekat aku. Dia macam ni, diorang ada satu kepercayaan, orang kata macam ritual jugalah. Aku pun tak tahulah sejauh mana dia punya kebenaran tu. Dia kata kat aku, bila mana ada satu orang tu dia bunuh diri, dia mati dalam keadaan yang tak aman, dan dalam masa yang sama dia ada tinggalkan haiwan korbanan. Maksudnya roh orang yang mati tu, dia sebenarnya dia nak datang balik dengan rasa dendam.
Faham tak maksud aku macam mana? Dia macam dia ada revenge dekat someone, sebab tu dia hantar haiwan korbanan tu. Aku macam, weh kau janganlah takut-takutkan aku kan. Takkanlah tiba-tiba hanti tu nak buat macam tu. Dia kata aku pun tak tahu doh. Aku pun dengar macam tu juga sebelum ni. So aku pun macam, weh aku dah makin dah tak betul lah, tak dah memang tak faham jalan cerita ni macam mana. Aku banyak benda yang aku tertanya-tanya time tu. Macam mana aku boleh tegur dengan orang yang dah tak ada, orang yang dah mati selama seminggu? Apa dia punya mesej sebenarnya? Aku dalam hati aku dah mula cuak tau sebenarnya, sebab aku tak pernah ada life experience macam ni. So dan selama ni pun aku macam tak pernah ada macam kena kacau ke apa ke, tapi ni macam benda tengah jadi depan aku. So aku jadi lagi tertanya-tanya banyak benda. Dalam masa yang sama aku takut jugalah, tapi rasa nak tahu tu lagi tinggi daripada rasa takut. So apa aku buat, petang tu juga aku pergi jumpa member aku yang tadi tu. Aku cerita dekat dia malam tu apa jadi time aku balik rumah. Dia macam tak percaya tau apa yang aku cakap. Sebab waktu bomba bawa keluar mayat, diorang kata dah seminggu mayat ni dekat rumah dah mereput. Memang busuk gila. Memang bau tu sebiji macam aku bau time aku tengah balik rumah malam tu. So dia kata, dia suruh aku berjaga-jaga sikit lah, sebab kawan aku ni dia jenis kuat agama sikit. So dia macam setengah benda tu bila dia pesan tu, aku cuba ambil serius lah benda tu. So dia kata kat aku, kau cuba jaga diri sikit. Kalau boleh balik tu jangan lewat sangat. Dia bagi tahu aku macam tu kan. Tapi aku cakap aku kerja nak buat macam mana kan. Tapi dia kata dia suruh aku elakkan guna tangga yang aku selalu naik tu. So aku pun macam aku rasa better aku ikut lah dia punya nasihat, sebab tempat tu macam dah tak betul kan. So bermula daripada hari tu, selang 3 hari tu aku ambil cuti lah. Aku macam mood aku tak betul, tak stabil. Nak kerja pun kepala duk fikir benda tu tak jalan juga kan. So aku tak kerja, aku just rehat kat rumah. Time-time tu aku macam badan pun tak sihat, asyik demam. Lepas tu okey balik, demam okey balik kan. Aku just makan ubat, rehat, ambil aku punya me time sikit, bagi aku relax dulu kan. So sambung balik kerja minggu seterusnya tu. Macam biasa, aku siap-siap petang. Aku dah tak guna tangga macam aku selalu guna tu. Memang tak berani lah lepas dah kena macam ni kan. So aku guna tangga yang jauh sikit. So dia agak jauh daripada rumah aku, tapi tak apalah, untuk keselamatan aku just turun ikut tangga tu je lah. So aku turun, lepas tu pergi kerja, lepas tu aku balik macam biasa. Nak dekat-dekat sebulan 2 bulan macam tu lah, aku tengok Alhamdulillah tak ada apa-apa gangguan apa semua tu. Tapi guys, dekat sini lah aku punya silap. Aku ni ada sejenis perangai. Aku bila habis kerja ni, aku selalu suka dengar lagu lah. Sebab kerja memang stres dua malam-malam kan. Lepas tu kau nak balik pula tengah malam, aduh awet pun tak ada. So kau dengar lagu je lah. Aku punya release tension tu, aku pun dengar lagu balik rumah macam biasa. Hari tu aku tak tahu ada apa dalam kepala aku, stres punya pasal. Aku duk dengar lagu apa semua. Kau boleh teka apa jadi? Aku tersilap naik tangga tu. Aku pergi naik tangga yang aku tak patut naik tu. Aku naik. Time tu aku tengah dengar lagu, mata aku tengah pandang phone time tu. So aku pun tengah naik, tengah rushing. Lepas tu aku pause lagu sekejap tau. Lepas aku pause tu, baru aku perasan aku dah silap tangga tu. Nak patah balik belakang tak boleh, nak pergi depan pun aku dah jadi tak sedap hati je kan. Time tu pula ngam-ngam aku dengar bunyi orang nangis doh sebelah aku. Perempuan tua tengah nangis sebelah aku. Aku time tu bulu roma aku dah meremang dah. Aku memang tak tahu nak buat apa lah. Aku cepat-cepat patah balik, lari turun bawah sekali sampai dekat ground floor tu. Aku pusing ikut tangga lagi satu. Aku naik macam biasa. Aku tengok line clear. Aku tu masuk rumah cepat-cepat time tu. Tapi aku macam boleh rasa lah, macam ada benda tengah ikut aku time tu. Elok pula time tu rumah aku tak ada orang. Family member aku semua dah balik kampung. Tinggal aku sorang-sorang kat rumah tu. Dalam sebulan tu memang aku duduk sorang lah, tak ada gangguan apa. Aku aman, bahagia hidup aku. Tapi disebabkan insiden malam tu, aku rasa dah tak senang balik lah. Lepas aku dah masuk rumah tu, aku rasa macam menyesal gila lah. Aku tak sedar benda jadi tanpa kita sedar kan. Aku macam aduh elok-elok aku aman je bulan-bulan sebelum ni, tak ada gangguan apa-apa. Tiba-tiba jadi macam ni pula.
So aku macam tak nak fikir panjang, aku just masuk bilik air, mandi apa semua. Sebelum aku nak tidur, malam yang sama juga, aku tengah isi air tau, aku nak minum air. Time aku tengah isi air tu, aku dengar bunyi orang tengah jalan. Bunyi orang tengah jalan pakai gelang kaki. Kalau yang girls ni diorang tahulah, kalau pakai gelang kaki ni yang jenis loceng kuat tu, dia punya bunyi macam mana kan. Tapi cara jalan orang tu, dia seolah-olah nak bagi tahu yang dia ada dekat sini. Dia tengah nak cuba bercakap dengan aku. Sebab aku dengar bunyi tu cik, 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 cik. So macam takkanlah orang normal nak jalan macam tu. Dia memang jalan tu disengajakan, disengaja nak bagi dengar bunyi loceng tu. Aku time tu, ya Allah, takut gila weh. Dah lah aku sorang-sorang kat rumah time tu kan. Macam apalah silap aku pergi tegur hari tu, sampai ke sekarang aku kena kan. So aku pun buat tak tahulah, just perhati je bunyi tu lama-lama. Lepas tu lama-lama bunyi tu dah tak ada lah. So bila dah tak ada tu, aku jadi lega balik lah. So aku ingat dia habis kat sana je. So aku pun cepat-cepat minum air, aku masuk bilik aku tidur lah dan dia aman. Tapi memang tak aman lah tidur aku. Tengah-tengah pagi macam tu, dalam pukul 4 pagi macam tu, aku mula dengar bunyi nangis tu balik. Kali ni lagi dekat daripada yang tadi tu. Macam benda tu dah masuk dalam rumah aku tau. Aku pun apalah lagi, buka phone aku, pasang ayat kursi apa semua. Lepas tu baru diam sepanjang malam tu. Aku memang mata aku tu tak nak tutup lah. Memang kalau boleh tak nak tutup, biar aku bersengkang mata. Esok aku pergi kerja tu biar mata merah pun tak apa. Aku pun biarlah ayat kursi tu jalan sepanjang malam tu kan. Tapi nak buat macam mana, sedar-sedar pun memang aku pun dah KO lah, tertidur time tu. So dah pagi tu aku siap-siap cepat pergi kerja apa semua. Lepas dah siap-siap tu, aku duk fikir juga, kalau malam ni aku kena balik macam mana. Kalau aku ikut balik tangga tu, jadi balik tak macam ni. So time ni aku dah tengah kena kacau teruk dah ni. Parents aku pun nak balik lama lagi, bulan depan baru balik rasanya. So aku pun memang kena hadap benda ni sorang-sorang. So aku just cuba fikir lah apa precaution step yang aku boleh ambil. So aku cubalah berbincang dengan aku punya tempat kerja, boleh tak tukarkan shift aku patah balik pada pagi apa semua. Tapi aku tak cerita lah kenapa aku minta pagi. Mesti diorang tak percaya kalau aku kena macam ni, lagi kena gelak ada lah. So aku cubalah beritahu diorang macam ni aku ada urusan ni apa semua kan. Minta bagi aku kerja shift pagi, aku dah tak nak malam. Aku nak cuba elakkan daripada situasi ni berlaku lagi sekali lah. Tapi tengoklah macam mana diorang punya respon pasal benda tu kan. So aku actually nak tanya you guys, kalau korang dekat tempat aku go through macam ni, apa korang akan buat So far aku, plan pertama aku kalau dapat tukar shift bagus lah. Kalau tak dapat juga, aku ingat aku kena pindah rumah lah kalau macam ni, ambil rumah sewa lain. Sebab aku ada check dengan mak bapak aku juga, diorang macam ada kena gangguan ke apa-apa ke. Tapi diorang kata tak ada apa-apa, cuma aku je lah. Tapi aku tak cerita lah aku punya benda yang aku kena ni kan. Tapi aku suspect guys, benda tu macam nak cuba communicate dengan aku tau. Sebab aku dah pernah tegur dia sekali. So dia macam tertarik dengan aku ke apa macam mana kan, aku pun tak tahulah. Tapi dia memang nak cuba bercakap dengan aku. Tapi aku kalau boleh nak elakkan benda ni semua. So lalas aku ambil pilihan untuk berpindah lah ke rumah aku yang dekat Bangi sekarang ni. Hujung tahun 2017 tu aku dah tengok tak larat lah nak hadap semua benda ni. Aku dah minta kerja dekat tempat baru. Lepas tu aku pun dah pindah dekat tempat baru. So kalau ada apa-apa lagi update, kalau aku bercadang balik nak pergi balik rumah lama aku tu, aku akan bagi tahu korang guys. So sampai sini je lah cerita aku untuk malam ni. Hope korang boleh ambil pengajaran ke apa yang korang rasa bermanfaat tu korang ambil lah. Apa yang korang rasa tak bermanfaat tu korang buang lah. Tapi apa yang aku boleh cakap berdasarkan pengalaman aku ni, benda ni wujud, benda ni ada. Dia tak boleh buat main. Tapi korang kena sentiasa bersedia. So kalau you guys rasa puas hati dengan cerita ni, korang boleh like, komen, share dan jangan lupa untuk subscribe channel Pencerita Midnight. Sekian daripada saya. Bye.